Sejahtera dan salam perpaduan. Video cikgu kali ini adalah menyentuh tentang ulang kaji PSB SPM Kertas 1, kod ialah 2611/1 bagi calon sesi 2022 hingga ke 2023. Okey, jadi ada beberapa tajuk tingkatan 5 yang cikgu nak bincangkan. Dan sebelum itu kita juga kaji balik tajuk asas sendi reka. Baiklah, soalan pertama seperti berikut, iaitu berikut merupakan pernyataan tentang bentuk kecuali. Jadi dalam soalan ini kata kunci itu kata kunci itu yang kita kena cari iaitu kecuali. Maksudnya semua betul kecuali satu yang salah. Jadi A bentuk mempunyai struktur dan jisim, betul atau salah. B bentuk mempunyai lebih daripada satu permukaan data sahaja. C bentuk boleh dilihat melalui satu sudut sahaja. D bentuk alam boleh dilihat melalui pelbagai sudut pandangan. Jadi calon SPM ini boleh keluarkan kertas dan pen, catatkan jawapan sebelum cikgu kemukakan jawapan yang betul. Okey, cikgu nak buka jawapan. Jawapan ialah C, iaitu bentuk boleh dilihat melalui satu sudut sahaja. Ini salah, okey. Dia boleh dilihat melalui beberapa sudut. Okey, tengok ulasan jawapan di mana kita kena memahami ciri-ciri bentuk, iaitu pertama, bentuk secara amnya merujuk kepada rupa dan konfigurasi bagi sesuatu objek. Bentuk mempunyai struktur jisim dan isi padu, iaitu keberatan. Dan nombor 3, ia mempunyai lebih daripada satu permukaan dan juga bersifat 3 dimensi, 3D. Nombor 2, apakah fungsi ton warna? A. Memberikan kesan kontra warna pada objek. B. Mewujudkan warna gelap dan memudahkan objek. C. Menentukan kadar kegerapan dan kecerahan objek. D. Menghasilkan pelbagai warna daripada campuran warna putih. Apa jawapan? Baiklah, jawapan ialah C, iaitu menentukan kadar kegerapan dan kecerahan objek. Ton warna, kalau hanya setakat ton sahaja, membawa maksud iaitu nilai pancaran warna iaitu dari cerah ke gelap. Ton warna pula ini dihasilkan menggunakan warna asas atau sekunder, sedikit demi sedikit dengan warna hitam atau warna cerah dengan nisbah berlainan. Okey, nombor 3. Corak pada kertas membalut hadiah adalah contoh jenis jarinan tampak, jarinan sentuh, jarinan warna ataupun jarinan mata. Okey, yang ini jawapan ialah apa? Catat dulu. Baiklah, ini ialah jawapan ialah A, jarinan tampak. Apa itu jarinan tampak? Okey, jadi ulasan dia seperti berikut. Jarinan merupakan kesan yang terdapat pada permukaan sesuatu benda seperti di permukaan kulit durian, kulit rambutan, tapak kasut. Apa-apa saja yang kita sentuh pada objek mempunyai kesan yang kesat ataupun yang kasar itu, iaitu mempunyai jarinan. Okey. Akan tetapi, jarinan boleh dibagi kepada dua. Satu ialah jarinan tampak di mana jarinan itu boleh dilihat tetapi tidak boleh disentuh. Biasanya jarinan tampak ini ialah wujud di dalam gambar raja, dalam lukisan dan dalam pembalut hadiah dan sebagainya.
Jarinan sentuh pula yang merupakan kesan permukaan yang dapat dilihat dan dirasa sentuhan seperti permukaan batu, kulit kayu, kulit kerang. Jadi jarinan sentuh dapat dipindah ke permukaan dua dimensi melalui beberapa teknik seperti capan, cetakan, gosokan dan sebagainya. Biasanya untuk tajuk ini, aktiviti ialah kita boleh suruh anak murid itu untuk menggosok bahagian kayu, batang pokok, dahan pokok yang ada jarinan ataupun cermin yang ada jarinan, tapak kasut, duit sirin dan sebagainya. Itu maksud dia. Boleh pindahkan jarinan itu ke atas lukisan. Jadi dia dikatakan ke permukaan dua dimensi. Okey, nombor 4, antara pernyataan berikut yang manakah merujuk kepada jarinan sentuh? Okey, ini ialah aplikasi ya. Lepas memahami jarinan sentuh, sekarang kita kena cari manakah objek ataupun bahan yang mempunyai jarinan sentuh. Kita lihat satu demi satu. A. Corak permukaan kayu yang diukir. Ada tak jarinan dia? B. Corak kertas membalut hadiah. C. Corak dalam gambar foto. D. Corak buah tembikai. Okey, apa jawapan dia? Jawapan ialah sudah tentu A, sebab corak permukaan kayu yang diukir itu memang mempunyai jarinan yang nyata. Bila kita sentuh permukaan kayu itu, kita rasa ada lekuk-lekuk, ada bahagian yang timbul, ada yang bahagian yang tenggelam dan sebagainya lah. Di mana corak kertas pembalut hadiah, gambar foto dan juga corak buah tembikai, semua itu adalah dikategori sebagai jarinan tampak sebab dia hanya boleh dilihat, tak boleh disentuh. Baiklah, kita kaji sekali lagi apa itu jarinan sentuh, iaitu merupakan kesan permukaan yang dapat dilihat dan dirasa sentuhan seperti permukaan batu, kulit kayu dan juga kulit kerang. Nombor 5, reka bentuk logo manakah yang mengaplikasikan prinsip rekaan imbangan simetri? Okay, yang ini seorang yang mudah lah. Okay. Cikgu sudah letakkan garisan di tengah-tengah. Lepas itu kita hanya perlu kajikan di mana objek itu mempunyai kedua belah itu adalah sama. Okay. Jawapannya ialah A. Okay. Kita lihat apabila letak garisan di tengah-tengah di mana sebelah kiri dan sebelah kanan, okay, rupa adalah sama. Tetapi bahagian B ini tidak sama. Begitu juga bahagian C dengan bahagian D. Jadi imbangan ini bermaksud kesamaan dan kesepadanan dari segi berat, tarikan dan tumpuan, iaitu imbangan simetri. Maksudnya unsur seni yang sama ataupun yang sama antara kiri dan kanan ataupun atas dan bawah. Baiklah, selepas perbincangan asas seni reka, jadi kita masuk ke tajuk tingkatan 5 iaitu seni bena bab 1. Seni bena merangkumi A. Rumah tradisional, istana, masjid, makam, gereja, tokong dan kuil. B. Masjid dan rumah. C. Kuil, rumah, istana dan juga makam dan sebagainya. Baiklah, jawapan ialah A, iaitu rumah tradisional, istana, masjid, makam, gereja, tokong dan kuil. Okey, jadi untuk itu kita boleh lihat dalam buku teks muka surat 22 memang dinyatakan ada seni bena ini termasuk dengan rumah tradisional, rumah ibadat, istana dan juga kompleks makam. Berdasarkan gambar yang diberikan, nyatakan ciri-ciri yang betul berkaitan rumah tradisional tersebut. Kena ambil perhatian, dia hanya mahu ciri yang betul, bukannya ciri yang salah. Jadi pertama, seni bena rumah ini dipengaruhi oleh seni bena Eropah di tanggap batu yang berwarna-warni dan bermotifkan flora.
Deretan rumah ini hanya mempunyai satu rumah kelamin sahaja. Di rumah ini mempunyai tanjung-rai dan bilik. Baiklah, jawapan ialah B. Mengapa B? Sebab B ini tangga batu yang berwarna-warni dan bermotif orang memang wujud di bahagian depan rumah menjadi satu keunikan kepada rumah tradisional tersebut. Untuk yang itu juga boleh rujuk kepada buku teks di mana dia ada jenis rumah tradisional, rumah tradisional, dan kita boleh lihatlah yang berkaitan. Yang ini. Dia ada tangga. Kemudian di sini ada penerangan. Soalan 3. Apakah fungsi pelantar dalam struktur seni bina rumah tradisional? Iaitu pelantar untuk tempat memasak, tempat berbincang, tempat simpan barang, tempat menyambut tetamu. Ini senang saja. Jawapan sudah wujud di dalam gambar ini. Jawapan ialah C, iaitu tempat simpan barang. Sebenarnya di sini kita boleh dapat jawapan. Kan, ini ialah jawapan dia. Okey, seterusnya ialah gambar foto di atas menunjukkan bahagian bumbung rumah tiang 12. Bahagian yang bertanda X ialah apa? Okey, jawapan ialah B, iaitu tebal layar. Okey, dalam buku teks itu memang adalah gambar raja ini di mana bahagian yang ini memang dikatakan sebagai tebal layar. Nombor 5, apakah antara fungsi balerong seri yang terdapat di dalam sesebuah istana? Pertama, tempat pemakaman, istiadat pertabalan, istiadat keputeraan, santapan dan beradu. Agak-agak apa jawapan? Okey, jawapan ialah C, iaitu 2 dan 3 sebagai istiadat pertabalan dan juga istiadat keputeraan. Okey, ini memang jawapan dia. Balerong seri juga digunakan sebagai santapan rasmi, istiadat keputeraan, istiadat pengkurniaan bintang-bintang kebesaran dan keagamaan. Baiklah, sekarang kita masuk ke bab 2 lukisan. Biasanya tajuk lukisan catatan ini merupakan tajuk yang pentinglah akan disoal beberapa soalan. Jadi kena belajar betul-betul. Baiklah, manakah antara senarai media berikut merupakan media bagi seni lukisan? Media bagi seni lukisan ialah media kering. Mana satu? A, B, C atau D? Okey, jawapan ialah A, iaitu arang, pensel, krayon dan dakwat. Nombor 2, gambar raja di atas menunjukkan karya seni catatan zaman Renaissance. Jadi kali ini dia bukannya nak tanyakan nama karya tetapi nak tanyakan siapakah pelukis dan apakah media digunakan bagi karya tersebut. Okey, jawapan ialah C, Leonardo da Vinci, iaitu menggunakan cat minyak. Yang ini boleh rujuk kepada buku teks muka surat 53, ada jawapan. Okey, nombor 3. Apakah media digunakan bagi menghasilkan karya seni lukisan di bawah? Karya ini memang cikgu lukis waktu di universiti lah. Yang ini merupakan kerja khusus cikgu. Jadi apakah agak-agaknya media yang digunakan untuk menyiapkan lukisan tersebut? Sama ada A, pen teknikal, B, pensel, C, pastel lembut ataupun D, berus dan dakwat. Okey, senang saja. Jawapan ialah A, pen teknikal. Pen teknikal ini dia ada grade 0.5, 0.9, 0.8
tank dan sebagainya lah. Dia ada untuk wujudkan jarinan yang halus. Kalau 0.5, okay, dapat membuat garisan yang halus, jarinan yang halus. Kalau dia 0.9, 0.10, dia akan nampakkan kesan garisan yang lebih tebal sikit lah. Yang inilah yang cikgu pakai, iaitu teknikal pen. Jenama Crystal. Kalau sudah habis in, boleh isi in di dalam bahagian ni. Okey, nombor 4. Antara karya seni di bawah yang manakah boleh dikaitkan dengan seni ops? Okey, jawapan ialah C. Okey, iaitu peniruan mata. Seolah-olah lukisan ini dia boleh bergerak. Seterusnya, kita lihat apa itu seni ops. Seni ops ialah singkatan daripada perkataan seni optika, mata yang berkaitan dengan ilusi optika. Ilusi optika ni akan memberi rasa pergerakan, getaran ataupun corak tertentu. Dan pelukis yang lain ialah Bessaroli dan lain-lain. Dan nombor 4, ilusi visual timbul disebabkan oleh pengulangan berirama, warna kontras dan lingkaran serta putaran ke dalam imej. Okey, nombor 5, apakah media digunakan bagi menghasilkan karya seni lukis di bawah? Ini senang sahaja kan? Tengok dia punya kesan garisan dan juga jarinan agak kasar dan juga ton yang agak gelap. Jadi jawapan ialah A, B, C atau D. Jawapan ialah A, iaitu arang. Tetapi pada zaman moden ini di mana arang ini sudah dibuat seperti pensel. Seakan-akan seperti pensel bagi memudahkan pengendalian menghasilkan karya lukisan. Nombor 6, lukisan di bawah dihasilkan oleh pelukis Albert Marquette semasa era aliran Fauvisme. Apakah ciri-ciri yang terdapat pada karya tersebut? Okey, jawapan ialah C, iaitu 2 dan 3, di mana lukisan merupakan lukisan rohan emosi secara spontan. Jadi kita lihatkan karya dia kadang-kadang tidak ada perincian. Nombor 3 ialah objek dikenali walaupun tanpa perincian. Aliran Fauvisme ini dia menolak idea peniruan terhadap alam. Okay. Dia lebih menghargai ekspresi untuk menggambarkan suasana yang hendak dilukis. Henry Matthews merupakan pelapor aliran seni ini dan pelukis aliran ini berpendapat bahawa warna yang tidak terikat, contohnya daun berwarna hijau, tetapi dia terikat dengan warna hijau tersebut. Mungkin dia boleh gunakan warna lain lah, warna merah. Dengan warna alam, lebih memperlihatkan hubungan peribadi antara pelukis dengan alam tersebut. Dan karya catatan aliran ini menggunakan sapuan brus yang tidak rata dan bebas. Penggunaan garisan yang sederhana, yang sederhana dipisahkan. Dan di samping itu, penggunaan warna penggenap yang ketara dan pelbagai mampu menghasilkan kesan kasar dan bercanggah. Sekarang kita masuk ke bab 3, iaitu tajuk catatan. Catatan ini juga merupakan tajuk yang penting, harus dikaji secara terperinci. Okey, dalam catatan ini juga ada beberapa aliran seperti aliran ekspresionisme, surrealisme, naturalisme dan realisme. Dan setiap aliran itu kita kena tahu ciri-ciri dan juga tokoh-tokoh dan nama karya lah. Okay, untuk menghadapi peperiksaan SPM yang menjarang tiba. Jadi soalan 1 itu merujuk karya catatan di bawah. Okey, siapakah tokoh yang menghasilkan karya di atas? Jawapan ialah B, iaitu Salvador Dali. Kalau lihatkan karya yang
tidak logik ataupun dia seperti seolah lukis dalam mimpi ataupun separuh sedar itu dimiliki oleh Salvador Dali. Okey, yang ini dia dilahirkan pada 11 Mei 1904 okay, di Sepanyol dan catatan yang terkenal ialah Persistence of Memory. Kalau nak lebih terperinci boleh buka buku teks kan lihat bab catatan, okay? Ada penerangan yang lebih jelaslah tentang aliran tersebut. 2. Pilih aliran yang sesuai dengan maklumat di bawah iaitu lukisan berdasarkan aksi pelukis, lukisan menekankan warna dan bentuk, pelukis menggunakan aksi spontan, kanvas besar dan juga warna terang dan juga menggambarkan hal benda dalam minda bawah sedar. Okay, apakah jenis aliran tersebut? Baiklah, jawapan ialah A iaitu expressionisme abstract. Okey, ini adalah dia punya nota lah tentang aliran expressionisme abstract. Jadi boleh baca dalam buku teks. Siapakah tokoh dia? Apakah ciri-ciri aliran tersebut? Apakah nama-nama karya yang beraliran expressionisme abstract? Nombor 3, mana antara berikut merupakan ciri-ciri yang terdapat pada seni catatan aliran kubisme? Pertama, warna terang dan mempunyai perspektif. 2, penggunaan bentuk dan sata. 3, mempunyai kesan emosi bentuk geometri. Berfokus imajinasi bawah sedar. Okay, jawapan ialah A, 1 dan 2. Warna terang dan mempunyai perspektif. Dan juga penggunaan bentuk dan sata. Kita lihat nombor 2 ini memang pasti jawapan bentuk dan sata. Jadi yang tak ada 2 itu contohnya B, potong terus, D, potong terus. Okay, ini adalah ulasan ataupun nota berhubung kait dengan aliran kubisme. Boleh baca dalam buku teks muka surat 32. Seterusnya iaitu nombor 4, apakah aliran seni yang menjadikan objek konsumer perniagaan sebagai fokus utama hal benda? A. Seni pop, seni ops atau kubisme dan juga expressionisme. Okay, mana satu? Jawapan ialah A iaitu seni pop. Okay, apa itu seni pop? Boleh juga baca dalam buku teks iaitu di mana ia perkataan popular art, okay, dan memanfaatkan simbol dan gaya visual daripada media masa yang popular seperti surat khabar, televisyen dan iklan. Dan aliran ini menggunakan teknik yang lebih moden biasanya memindahkan imej popular ke permukaan kanvas. Pilih aliran yang boleh dikaitkan dengan karya seni catatan di bawah. Okay, seni pop, expressionisme ataupun surrealisme. Jawapan ialah C, okay, iaitu expressionisme. Baiklah, sekian. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi menonton dan juga harap semua calon SPM sudah bersedia untuk duduk peperiksaan. Tajuk-tajuk yang lain itu cikgu akan juga buat dalam video yang akan datang.